Okey, hai semua. Assalamualaikum. Okey, hari ni kamu akan masuk topik yang baru iaitu teknologi pertanian. Okey, teknologi pertanian hari ni kita akan kenali dulu hidroponik. Okey, apa itu hidroponik? Okey, bagi reka bentuk dan teknologi tahun 6 dan jangan lupa subscribe YouTube Teacher Ayumi. Okey, sebelum kita mula, kita akan ketahui dulu apa sebenarnya yang kamu perlu pelajari dan juga capai pada hari ini. Okey, kita bermula dengan standard kandungan dulu. Okey, standard kandungan yang kamu perlu pelajari dan kuasai ialah 5.2 iaitu menanam secara hidroponik. Okey, dan kita akan perhatikan standard pembelajaran pula. Okey, kita ada 2 SP yang kamu perlu kuasai hari ini iaitu mengenal hidroponik. Okey, dan 5.2.2 ialah menyertakan peralatan dan bahan yang diperlukan untuk menyemai biji benih seperti dulang semayan, span atau reja benang, biji benih dan air. Okey, kalau kamu nak tahu apa yang kamu perlu capai, ialah tahap penguasaan. Kita akan fokus pada TP1 dan TP2 hari ini iaitu TP1 menyatakan maksud hidroponik dan TP2 ialah mengenal pasti peralatan dan bahan yang akan digunakan untuk tanaman hidroponik. Okey, jom kita kenali apa itu hidroponik. Okey, hidroponik ni apa sebenarnya? Okey, hidroponik bermaksud penanaman yang menggunakan air sebagai medium tanaman. Jadi tiada tanah untuk hidroponik. Okey, kita gunakan air sebagai medium asas untuk tanaman bagi teknik hidroponik. Okey, itu yang kamu perlu ingat kerana hydro ialah air, ponik ialah tanaman. So, kamu kena tahu hidroponik ialah penanaman yang menggunakan air sahaja, tak ada tanam. Okey, kita tengok yang seterusnya. Okey, kita dah tahu apa itu hidroponik. So, kita kena tahu sebenarnya ada banyak teknik penanaman secara hidroponik. Tapi untuk kamu, kita fokus 3 sahaja iaitu yang pertama, hidroponik takung. Yang kedua ialah hidroponik nutrien cetek dan juga yang ketiga ialah hidroponik nutrien dalam. Okey, kalau kamu boleh perhatikan hidroponik takung ni dia hanya tanam menggunakan takung, maksudnya air di dalam takungan sahaja. Okey, dia tak ada kitaran semula. Kitaran semula maksudnya air tu tak mengalir lah. Okey, air tu jika habis kamu kena tambah. Okey, itu ialah hidroponik takung. Okey, berbeza dengan nombor 2 dan 3. Okey, nombor 2 dan 3 lebih kurang sama. Cuma perbezaannya ialah pada bahagian atas ni. Okey, pada bahagian atas ni, takung di atas ni, kamu boleh perhatikan, air dia cetek. Kalau yang nutrien dalam, air dia dalam. Okey, tu beza dia dan dia ada kitaran air. Okey, kitaran air ni maksudnya dia dikitar semula, dia akan berpusing air tu. Okey, sebab dia ada pump dekat sini. Okey. Okey, kita dah faham teknik penanaman secara hidroponik. Kita ada 3 jenis. Kita akan sambung kepada kenapa kita pilih hidroponik. So ada 8 kebaikan hidroponik. Yang pertama ialah penanaman boleh dilakukan di mana sahaja. Apa maksudnya? Di mana sahaja maksudnya tanah bermasalah kita boleh tanam. Kekurangan sumber air pun kita boleh tanam dan juga tiada saliran air baik. Maksudnya kawasan yang tak kekurangan air, kawasan yang tak ada saliran air baik dan kawasan yang tanah dia masalah. Maksudnya tanah dia tak boleh hidup pokok. Tapi kita masih boleh tanam secara hidroponik kerana hidroponik hanya gunakan air sahaja. Kita tak perlu pun tanah tu. Yang kedua ialah penanaman boleh dilakukan bila-bila masa. Apa maksud bila-bila masa? Tak ada ketetapan cuaca. Maksudnya tak kisah panas ke, hujan ke, kamu boleh tanam saja dan tak kisah juga waktu bila dan juga musim. Waktu maksudnya kamu boleh tanam waktu pagi, boleh tanam waktu malam dan sebagainya dan juga tiada musim. Musim maksudnya kalau contohlah di negara luar musim sejuk pun masih boleh tanam kerana kita hanya gunakan air sahaja. Kita tengok yang ketiga iaitu kurang tenaga kerja diperlukan. Apa maksud kurang tenaga kerja? Bermaksud kita kurang kerja yang perlu dilakukan. Contohnya kita tak perlu aktiviti menyiram dan menggembur. Menyiram tu kamu tak perlu siram kerana dia ada air. Dan menggembur ni aktiviti menggembur ni hanya dilakukan jika kita tanam guna tanah. Kerana kita perlu buat pemudaraan dan pengaliran yang baik untuk tanah tersebut. Tetapi untuk hidroponik kita tak perlu. Yang seterusnya ialah menjimatkan tenaga. Menjimatkan tenaga kamu sendirilah. Jadi kamu tak perlu kerja lebih. Itu ialah kebaikan yang ketiga. Kita tengok kebaikan yang seterusnya iaitu hasil pengeluaran lebih tinggi. Apa maksudnya? Bila kita ada air yang mencukupi, jadi hasil tanaman tu cepat diperolehi. Cepat diperolehi maksudnya dia cepat membesar, cepat membiak.
Okey, bila cepat membiak, okey, kita akan dapat hasil tanaman yang lebih banyak. Maksudnya kita dah tuai, kita boleh tanam lagi sekali. Okey, kerana air mencukupi dan tanaman tu hasilnya lebih banyak. Okey, kita tengok yang seterusnya ialah hasil tanaman lebih kualiti. Okey, kenapa kita cakap hasil tanaman dia lebih berkualiti? Satu, kerana bila air itu mencukupi, maknanya tanaman tu sentiasa ada air di dalamnya. Jadi tak ada kebarangkalian yang tanaman tu akan mati. Okey, yang seterusnya ialah nutrien mencukupi. Okey, kamu dah tengok tadi hidroponik tu ada takung air tu. Okey, air tu bukan air sahaja. Okey, air tu kita letak nutrien. Nutrien tu apa? Nutrien tu ialah baja. Okey, bila kita letak baja, air tu sentiasa cukup bajanya. Okey, jadi hasil tanamannya akan lebih berkualiti lah kerana tanaman lebih sihat, baja cukup. Okey, macam kamu lah kalau kamu ambil vitamin, sihatlah selalu. Okey, sama macam tanaman. Yang seterusnya kita pergi yang ke-6. Okey, yang ke-6 ialah penyakit tanaman mudah dikawal. Kenapa kita kata penyakit tanaman mudah dikawal? Penyakit ni bila kita nampak, kita dapat kawal dengan cepat sebab kita nampak pada bahagian tanaman tersebut. Dan juga kurang serangan perosak. Kenapa maksudnya kurang serangan perosak? Kurang serangan perosak ni maksudnya kalau dalam tanah kita ada macam-macam haiwan perosak. Kalau dekat hidroponik kita kurang sikit haiwan perosak tersebut. Jadi kita senang nak kawal. Just ambil saja dan tak perlu beracun. Yang seterusnya ialah alat penanaman mudah dipasang. Alat penanaman ni alat penanaman ni sikit saja berbanding kalau tanah kita nak kena ada macam-macam medium yang kita perlu campur. Kalau hidroponik dia sedikit saja. Kejap lagi kita akan tahu apa dia alatan dan bahan yang kita perlukan tu. Dia mudah diperolehi dan mudah pasang. Apa maksud mudah diperolehi? Kalau kamu tak boleh beli pun kamu boleh buat sendiri di rumah. Dan dia mudah pasang. Cara pasang dia nanti kita akan belajar kemudian. Dan seterusnya alatan dan bahan pun yang tadi cikgu dah cakap kurang berbanding yang tanah. Kalau kita gunakan medium tanah, dia akan guna banyak jenis medium untuk kita campur supaya dia dapat medium yang baik lah. Berbeza dengan hidroponik, medium dia hanya satu saja iaitu air. Dan akhir sekali tidak perlu kawalan rumpai. Apa maksud kawalan rumpai? Kan kalau kita tanam pokok tu, pokok biasanya akan tumbuh macam rumpai tu, maksudnya rumput yang asing, benda asing tu. Rumput asing tu yang kita perlu tarik dan keluarkan supaya tidak mengganggu pertumbuhan tanaman tersebut. Tetapi kalau pada hidroponik tiada rumpai berlaku. Jadi kamu dah jimat masa dan tenaga di situ, tak perlu buat merumpai. Kerana rumpai takkan tumbuh pun pada air. Dan juga rumpai ni akan mengganggu pertumbuhan pokok macam cikgu cakap. Bila kata tak ada rumpai, so kita dapat mengelakkan persaingan antara tanaman. Itu ialah kebaikan hidroponik. So kita akan pergi kepada keperluan hidroponik. Tadi kita dah cerita tentang alatan dan bahan. So kita akan tengok apa keperluan alatan dan bahan yang kita perlu ada untuk tanam hidroponik. Kita tengok dulu alatan menyemai bagi tanaman secara hidroponik. Tengok yang pertama ni, ini kita panggil sebagai dulang semayan. Dulang semayan ni fungsinya apa? Meletakkan span atau reja benang yang mengandungi biji benih. Jadi kita tanam, kita semai biji benih tersebut. Kita akan letakkan dalam dulang semayan ni. Jadi dia akan mudah tumbuh lah. Yang seterusnya kita perlukan gunting dan juga pisau. Gunting dan juga pisau, macam biasalah kamu mesti tahu. Gunting dan juga pisau ni untuk memotong. Memotong apa? Medium semayan. Dan yang ketiga, alatan yang ketiga ialah raga tanaman. Raga tanaman ni biasanya untuk meletakkan medium. Medium tu yang kita gunakan tak kisahlah sama ada reja benang ataupun span. Kita letakkan medium tersebut di dalam raga tanaman. Medium tu mesti dah ada anak benih lah. Kalau kamu tengok di sini, alat menyemainya ada 3 saja. Lebih sedikit berbanding penanaman yang kita gunakan tanah. Tadi kita ada sebut pasal bahan. So bahannya ialah, kalau ada bunyi kucing sebab kucing cikgu pun nak belajar juga. Bahan menyemai. Bahan menyemai kita boleh perhatikan kat sini.
bahan menyemai yang kita biasa gunakan ialah span atau reja benang. Okey, span atau reja benang. Okey, span kamu perhatikan kat sini ialah yang berwarna biru ni. Okey, reja benang ni apa? Okey, reja benang ni ialah lebihan benang. Maksudnya gumpalan benang yang lebih-lebih tu yang kita tak gunakan, itu kita panggil sebagai reja benang. Okey, kita boleh gunakan sebagai medium penyemaian. Okey, medium untuk tanam anak benih. Okey, menggunakan teknik hidroponik. Okey, seterusnya of course lah kita perlukan biji benih. Kalau tak ada biji benih, macam mana kita nak hasilkan anak benih? Okey, biji benih ni dia untuk menghasilkan anak benih. Okey, anak benih tu apa? Ialah anak pokok bagi sayuran yang kamu akan tanam nanti. Okey, dan akhir sekali tapi yang paling penting ialah air. Okey, air ni apa tujuannya? Okey, melembabkan span atau reja benang ketika menyemai biji benih. Okey, ini tujuan air lah. Okey, paling penting walaupun yang terakhir sekali, okey, itu yang paling penting kerana penanaman kita berasaskan air. Okey, ini ialah bahan. Sama macam tadi, alatan 3. Okey, bahan pun ada 3. Okey, kita dah nak hampir habis ni. Okey, rumusan dan tugasan. Okey, hari ni kita ulang balik semula. Okey, kita imbas balik apa yang telah kamu pelajari. Okey, tadi kamu dah tahu tentang maksud hidroponik. Lepas tu kita dapat tahu tentang berapa jenis hidroponik, okey, berapa teknik hidroponik. Okey, dan kita dah tahu okey, kenapa pilih hidroponik, iaitu kebaikan hidroponik. Dan akhir sekali, okey, apa dia keperluan hidroponik, iaitu alatan dan juga bahan untuk menyemai secara hidroponik. Okey, itu rumusan bagi hari inilah. Okey, untuk lebih faham dan lebih menguatkan lagi ingatan kamu, mari kita buat tugasan. Okey, ini ialah latihan yang perlu kamu lakukan, iaitu latihan ni kamu perlu buat soalan ni, soalan ni, okey. Dan tuliskan dalam buku tulis kamu serta kamu cari jawapan. Boleh gunakan jawapan dalam slide tadi yang telah cikgu terangkan, okay, ataupun boleh ingat semula dan juga boleh cari dalam buku teks, boleh cari dalam internet dan sebagainya yang sesuai lah. Okey, soalan yang pertama ialah apakah maksud hidroponik? Okey, yang kedua ialah nyatakan kebaikan hidroponik dalam bentuk peta buih. Okey, peta buih ialah peta aiting yang ada bulat-bulat tu kan. Okey, so tadi kita ada 8 kebaikan, jadi mungkin ada 8. Jadi kamu perlu letak 8 buih lah dalam peta buih tersebut. Okey, soalan 3. Okey, senaraikan 3 teknik penanaman secara hidroponik. Okey, tadi pun cikgu dah terangkan apa 3 teknik penanaman tersebut. Jadi kamu senaraikan saja. Okey, dan akhir sekali, okey, soalan 4. Okey, apakah alatan dan bahan menyemai yang diperlukan? Okey, ini yang cikgu terangkan tadi, keperluan hidroponik. Maksudnya apa alatan dan bahan yang kamu perlukan untuk menyemai biji benih secara hidroponik. Okey, 4 soalan saja, mudah saja. Okey, lakukan tugasan ini dalam buku tulis kamu dan jangan lupa turn in dan Google Classroom. Okey, sekian saja daripada cikgu. Okey, terima kasih kerana join kelas cikgu hari ini. Jadi jangan lupa siapkan tugasan kamu dan turn in dalam Google Classroom nanti. Jumpa lagi. Assalamualaikum.